InsyaAllah tajuk panduan solat menggunakan kursi disebabkan keonjuran. Jadi tuan-tuan, pada tangan tuan-tuan insyaAllah kita dah bekalkan satu buku panduan ni. InsyaAllah perbincangan kita selama 52 jam ni akan menggunakan kitab ini sebagai perbincangan kita. Jadi sebelum kita membicarakan persoalan yang begitu dekat dengan masyarakat pada waktu ini, saya ingin memperkenalkan dahulu yang berbahagia Tuan Haji ataupun Ustaz Haji Suhaimi bin Suhaimi. Beliau adalah merupakan lulusan dari Universiti Madinah pada tahun 97 dan sekarang ini bertugas di Madrasah Al-Irsyad Al-Ashraf Al-Watani ataupun lebih dikenali dengan Pondok Sungai Bakar, dan telah mengapatai ahli majlis fatwa sebagai editor fatwa bermula daripada 2014. Dan buku panduan ini adalah hasil daripada kajian beliau bersama dengan tim bahagian penyelidikan Jabatan Mufti untuk kita merungkai persoalan-persoalan yang melegal di kalangan masyarakat, khususnya berkenaan dengan tularan yang ada dalam YouTube berkenaan cara sembahyang menggunakan kursi. Jadi hasil daripada perbincangan demi perbincangan dan dimasuk dalam surat jawatan kuasa fatwa, maka berhasillah buku ini, panduan ini. Dan alhamdulillah sebelum itu pada tahun yang lalu kita telah buat workshop ke masjid-masjid daerah untuk kita memberi penerangan berkenaan dengan panduan solat menggunakan kursi dengan kaedah yang betul. Mudah-mudahan walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita cuba untuk menyelaraskan supaya tak timbul kekeliruan khususnya di kalangan masyarakat awam yang dia tengok nak buat, tapi kita takut yang dia lakukan itu tak kenal dengan kaedah yang sepatutnya. Jadi insyaAllah kita akan uraikan berkenaan dengan panduan ini, dan kita gunakan kaedah ini tak untuk hari ini pembentangan kertas saja. Nama pembentangan kertas saja biasanya akan diberikan kepada pembentang secara direct 2 jam, tapi sekarang kita nak ubah sikit cara penyampaiannya dalam bentuk membuat bicara supaya lebih menepatilah kepada tajuk-tajuk ataupun perbincangan-perbincangan. Sebab kalau kata kita buka dalam satu jangka masa yang panjang, mungkin tuan-tuan akan main jemur. Dia biasanya dalam setengah jam mula tu okey lah, main tengah-tengah tu lagi dia jemur. Jadi kita akan buat dalam bentuk forum ringkas ataupun buat bicara, dan saya dah sediakan beberapa soalan-soalan yang akan kita rakitkan kepada penceramah, dan untuk lebih lanjut nanti tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni ataupun dalam buku ni insyaAllah. Jadi untuk kita mulakan sesi ini, saya nak bertanya kepada yang berharga Ustaz berkenaan dengan latar belakang isu ni. Sebabnya kalau kita bagi yang duk mengkaji berkenaan dengan tata cara solat Nabi SAW, sembahyang atas kursi ni setakat ni belum ada dalam hadis-hadis yang khusus yang menceritakan tentang sembahyang di atas kursi, kecuali sembahyang di atas kenderaan. Tapi main zaman kita ni, boleh katakan 20 tahun kebelakangan ni, baru ada cara sembahyang atas kursi ni. Dan pengalaman saya pun waktu mengaji di Mesir tahun 90-an, mula di Mesir, kemudian bila tahun 97 saya pergi di Mekah, tu pun tak berubah ada lagi, ada seorang dua maknanya orang Mesir yang bawa isu sembahyang atas kursi ni. Jadi sekarang kita nak melihat dari segi pandangan hukum syarak, bagaimana keharusan ini boleh dilakukan. Mungkin kalau setengah orang kata kalau tak ada hadis, tak ada panduan daripada amalan Nabi daripada sahabat, mungkin dia satu bid'ah. Tapi bagi kita terima bid'ah hasanah itu. Jadi kita minta Ustaz cuba uraikan sedikit lah berkenaan bagaimana latar belakang isu ini timbul. Khususnya zaman kita ni semakin jadi macam-macam, dan apakah kaedah kias yang digunakan sehingga mengharuskan perbuatan amalan sembahyang menggunakan kursi bagi orang yang uzur. Ini silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه وبعد. Terima kasih saudara moderator Tuan Haji Dr. Muhammad Zaki bin Riyadul Halim, Assalamualaikum nak makan serta para peserta yang diraikan. Yang diraikan semua peserta yang hadir pada pagi ini, insyaAllah kita akan berkampung lebih kurang insyaAllah sehari daripada pagi hingga petang pada hari ini insyaAllah. Moga-moga 3 kertas kerja yang akan dibentangkan akan memberikan kepada kita kepahaman yang lebih baik tentang kepatuan, khususnya kepada kita anak negeri Pulau Pinang insyaAllah. Bagi menjawab persoalan yang ditimbulkan ini, seperti mana yang disebut oleh pengurusi kita tadi, rentetan daripada amalan yang dilakukan ketika itu saya berada di Madinah Al-Munawwarah pada tahun awal 90-an, kalau boleh dikatakan saya sebut pertengahan tahun 90-an, mula kelihatan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, begitu juga di Masjid Nabawi Al-Syarif di Madinah Al-Munawwarah, beberapa individu yang melakukan solat dengan menggunakan kursi. Tak begitu ramai pada ketika itu, dan saya melihat pada ketika itu ramai yang melakukan solat, tetapi tidak ada panduan mungkin daripada para alim ulama, hingga kebanyakan mereka melakukan solat duduk daripada takbiratul ihram tadi. Sedangkan seperti mana yang kita maklumi di muka surat 6, jika tuan-tuan boleh lihat, jawapan ini ada insyaAllah di muka surat 6 lebih kurang. Berdiri betul adalah satu rukun, satu rukun perbuatan yang perlu dilaksanakan sekadar kemampuan seseorang individu. Bahkan jika kita melihat daripada perbincangan para alim ulama di dalam kitab-kitab mu'tabar, sekiranya seseorang itu perlu menggunakan tongkat, hendaklah ia menggunakannya bagi membolehkan melakukan solat dengan keadaan berdiri. Seperti mana yang kita maklumi, seperti mungkin kita semua dah maklum, Nabi SAW pernah melakukan solat secara duduk di atas kenderaan, tetapi ini berkaitan dengan solat sunat sahaja. Bahkan solat sunat
dibolehkan dilakukan dengan secara duduk walaupun mampu kita melakukannya secara berdiri. Walaupun demikian, ganjarannya akan diberikan separuh daripada orang yang melakukan solat secara berdiri. Fenomena ini tentang korban berlaku lebih kurang setahun 2 tahun begitu, hingga kami di sana dapat melihat perubahan seperti mana yang kita lihat di peringkat kita di Malaysia. Kita nampak kebanyakannya melakukan solat secara duduk di atas kursi ini dengan seseorang itu berdiri dahulu, kemudian bila tak mampu barulah seseorang itu duduk. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jika kita lihat pada muka surat 6, Nabi SAW menyatakan bagi orang yang tidak mampu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ini, di mana Nabi SAW meletakkan peringkat perlakuan ibadah salat sebagai ganti rukun berdiri di dalam melakukan salat fardu, di mana Nabi SAW jelas menyatakan di situ, jika kamu tidak mampu, fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu, bolehlah kamu melakukan salat secara duduk sebagai ganti salat secara berdiri. Maka ini di antara timbul persoalan-persoalan hingga saya diminta oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang bagi membedah isu ini, dan kita melihat daripada kitab-kitab muktabar, kerana kita lihat seperti mana yang disebut oleh pengurusi kita tadi, berbagai fatwa, berbagai hukum, berbagai penjelasan yang dibuat di media sosial kita. Ada yang menyatakan salat di atas kursi tidak dibenarkan langsung, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun ketika itu ada kursi. Di zaman Nabi dah ada kursi, di zaman Nabi dah ada katil. Ya, kalau kita pergi ke Madinah, dia ada satu tiang namanya Ustuwanah As-Sarir. Itu maknanya sarir itu katil lah, tempat Nabi SAW berehat menemui tetamunya di luar rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Ada yang menyatakan melakukan solat duduk ini tidak sah, kerana sujud itu boleh dilakukan dengan cara rukuk 2 kali. Ini juga diberikan kepada saya untuk bagaimana nak kita lihat sebenar-benar isu ini. Baik. Di dalam penelitian kita lihat bahawa seketika Nabi SAW jatuh daripada kenderaannya. Di sini diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu,
di mana Nabi SAW jatuh dan luka rusuk kanan beliau. Ketika itu Sayyidina Anas menyatakan, kami menziarahi Nabi SAW, masuk waktu solat dan Nabi solat secara duduk. Sayyidina Anas menggunakan kalimah qa'adan Nabi SAW. Baik, qa'ada kalau kita belajar, semua orang kita boleh katakan ramai yang saya dipahamkan. Ada guru-guru takmir, ada guru-guru yang mengajar di kafar dan sebagainya. Qa'ada adalah kata perbuatan atau disebut sebagai fi'il madhi. Di dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW menyatakan dengan qa'idan. Jadi saya meneliti apa maksud qu'ud, qa'ada ini. Jika kita perhatikan di dalam muka surat 8, dalam muka surat 8, bagaimana jika kita lihat hadis, tuan perhatikan pada muka surat 8, hadis daripada Abu Rifa'ah itu, dilihat daripada bawah, baris yang ketiga daripada bawah, kita lihat fa'utiya bikursi, fa'utiya bikursi. Di sini dijelaskan tentang ketika Nabi SAW diberikan kepada kursi. Kemudian pada baris yang kedua daripada bawah, qala faqa'ada alaihi, faqa'ada. Boleh faham tu, no? Oh. Jadi di sini qa'ada dikaitkan dengan kursi. Qa'ada ini digunakan, kalimah ini digunakan tetapi dengan penggunaan isim fa'il, pelaku, orang yang melakukan perbuatan. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Kalimah qa'idan, qu'ud, qa'ada digunakan dalam dua situasi, di mana dalam situasi seseorang yang tidak mampu berdiri, Nabi SAW menyatakan hendaklah duduk. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rifa'ah ini pula, jika kita perhatikan, qa'ada itu dikaitkan dengan kursi. Begitu juga hadis di dalam Sunan Abi Dawud dan An-Nasai, tuan melihat di muka surat 9, yang ini di muka surat 9, pada teks hadis terlihat, pada teks hadis tersebut qala dalam apa ni yang peringat ataupun minta maaf, pada baris yang kedua hadis tersebut, qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu utiya bi kursi. Ini Sayyidina Ali, dan di mana dibawa kepadanya kursi, faqa'ada alaihi. Di sini juga digunakan dengan kalimah qa'ada, dikaitkan dengan kursi.
Inilah yang menjadi kepahaman kita ahli majlis fatwa, bahawa solat di atas kursi adalah tidak sama sekali menyalahi sunnah Nabi SAW, walaupun perlakuan Nabi SAW, Nabi sembahyang duduk di bawah, kerana kita juga dalam mazhab Syafi'i memahami bahawa solat di bawah dengan cara yang tertentu adalah lebih afdal daripada solat menggunakan kursi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita dapat sedikit penjelasan pertama tentang latar belakang isu ini dan bagaimana penggunaan maknanya kalau kata amalan kita sembahyang menggunakan kursi ini, bolehlah kita gunakan, bolehlah kita sandarkan kepada dalil umum yang dikiaskan daripada kaedah-kaedah keharusannya. Dan yang utama kita kena faham, fokus kita ialah sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang sunat boleh didirikan dalam bentuk apa yang kita rasa kita nak buat, sebab dia dibina di atas keringanan. Kalau kita malas-malas pun boleh sembahyang tidur tu, tak apa kalau sembahyang sunat lah. Dan untuk sembahyang tahajud makin malas, makin tak ayak sekali sebelah katil, sekali guna sekali, sembahyang pun balik itu ya. Sah tak sah kalau sembahyang sunat. Tapi yang kita bincang berkenaan dengan kena buat juga dalam keadaan diri, kalau bagi yang mampu, dan kalau nak kiaskan ataupun kita nak gantikan dalam takbir nakli dengan duduk ni ialah pada sembahyang fardu. Baik, tuan-tuan saudara jemaah dirahmati sekalian, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kalau kita lihat dalam rukun-rukun solat ni ada 3 perkara yang kita kena fokuskan, rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qawli. Dan fokus kita berkenaan dengan solat kursi ini ialah rukun fi'li. Dan asas kepada perkara yang pertama sekali, sah ataupun tidak sembahyang kita ialah kita menunaikan rukun itu dengan sempurna. Kalau kata rukun yang pertama kita masih berbincang ni ialah berkenaan dengan diri. Diri ini menjadi satu asas. Diri menghadap kiblat lebih dahulu, batu takbiratul ihram, maknanya kita kena berdiri sembahyang dalam keadaan diri. Dan hadis yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi berkenaan dengan keharusan daripada hadis Rasul, Nabi kata kalau tak boleh diri boleh duduk, kalau tak boleh duduk boleh baring. Jadi sekarang kita nak tengok tahap yang dikatakan uzur tu macam mana, sampai membolehkan kita sembahyang duduk tu. Daripada kita wajib diri untuk menepati syarat hukum diri tu, kalau sekiranya tak boleh baru boleh duduk. Macam mana perbincangan usaha ulama yang dikatakan uzur tu? Sebab kadang-kadang kita ni rasa macam ini sikit, tak faham yang duduk tu juga, boleh tak macam tu? Ataupun yang nak dikatakan uzur tu sampai tahap mana? Dia minta penjelasan yang berbagai Ustaz tentang yang dimaksudkan penguzuran yang diharuskan oleh syarak tu. Silakan. Melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, Nabi SAW meletakkan istita'ah. Nabi menyebut di dalam hadis tersebut berulang kali. Jika kita perhatikan di muka surat 6 tadi, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Dan hadis yang ditambah dalam riwayat Imam Nasa'i, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. Istita'ah ataupun kemampuan, itulah yang menjadi dasar kepada keharusan solat, daripada seseorang itu berdiri, dan jika tidak mampu lakukanlah dengan secara duduk. Para ulama
menyatakan solat secara berdiri ini adalah suatu rukun yang disepakati oleh para ulama. Ini tetap dirujuk di buku surat 11. Nak baca macam tak Zaki sekolah, lalu kita buat ni setengah hari. Kalau nak hantar semua dia no. Jadi tuan-tuan perempuan boleh baca insyaAllah. Saya nak kut perkataan Imam An-Nawawi. Beliau pernah menyatakan, sekiranya seseorang itu mengingkari tentang hukum tersebut, dia telah menjadi kufur. Sehingga itu peringkat ijma', kesepakatan para ulama tentang hukum melakukan solat secara berdiri. Ini menunjukkan kepada kita, ini bukanlah suatu isu yang boleh kita pandang remeh. Bukan kita boleh buat-buat ataupun tiru-tiru. Kerana kemampuan itu adalah berbeza mengikut individu tertentu. Bahkan bukan sekadar kita melihat kepada orang lain, bahkan diri kita sendiri juga berbeza. Mungkin pada pagi hari kita tidak mampu dalam solat subuh. Masa tu sebab belum makan lagi telur telur setengah masak, tak makan lagi 2 biji dengan bubur lada. Jadi tuan-tuan perempuan kena melihat situasi ini dengan rasa keterbukaan. Dan yang di antara perkara yang saya titik berat, jangan mudah kita, kata Nabi, iyyakum wadhann, hendaklah kamu menghindari daripada buruk sangka kepada sahabat kita sesama Islam. Kerana kita tidak mengetahui kemampuan dia. Jadi tuan-tuan puan, kemampuan ini tidak boleh diukur oleh sesiapa, melainkan dia sendiri saja yang tahu kemampuannya. Itu kita kena letak dulu dalam minda kita supaya kita menghormati, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kerana saya katakan tadi, kemampuan ini individu yang sama juga akan berbeza kemampuannya. Mungkin hari ini dia tak mampu, petang saat lagi dia mampu. Dapur dah tukar ahli maistawan ke apa, mampu dah. Jadi itu situasinya. Jadi para ulama telah meletakkan masyaqqah, kepayahan, rumit. Saya melihat apakah maksud kerumitan yang boleh membenarkan seseorang itu melakukan solat secara duduk. Secara ringkasnya, jika seseorang itu melakukan solat secara duduk, ketika itu hilang penumpuannya kepada solat. Hilang penumpuan dia kepada salat. Ini salah satu daripada maksud khusyuk yang dinyatakan
di antaranya oleh Ibnu Katsir. Kalau kita lihat ta'rifan khusyuk, ada berbagai ta'rifan para ulama sebut. Di antara ta'rifan para ulama yaitu apabila seseorang itu hilang penumpuannya kepada ibadah yang dilakukan. Dan di dalam satu tafsiran yang lain, khusyuk itu telah pun hilang apabila yuhadditsu nafsah. Yuhadditsu nafsah maknanya berlegar dalam hati, dalam perut dia duk cakap, aku sakit lah, apa nak gitu, hingga hilang penumpuannya kepada salat. Inilah sebagai asas utama untuk kita nak melihat adakah kita itu masih mampu ataupun tidak. Selagi tidak menghilangkan penumpuan kita kepada solat, maka tidak boleh kita melakukan solat secara duduk. Para ulama menggariskan contoh-contoh seperti mana yang dinyatakan di muka surat 14. Khusyuk ni saya sebut di muka surat 13. Maka kemudian dinyatakan oleh para ulama, di antara contoh-contoh seseorang yang tidak mampu untuk melakukan solat secara berdiri, seperti situasi dia berada umpamanya di dalam keadaan yang tidak seimbang. Ada satu penyakit dipanggil penyakit hilang keseimbangan. Ini juga ada penyakit tu. Dia tak ada apa, dia boleh berjalan, dia boleh duduk, tak ada masalah. Tapi kalau dia berdiri, dia hilang keseimbangan. Dia merasa duduk dalam kapal, rasa faham duduk dalam kapal, hilang keseimbangan dalam kapal sama. Dan hilang keseimbangan, ataupun takut jatuh. Solat dia dalam kapal terbang Boeing 777 yang ada tempat solat tu, bukan 8 apa kah, ada tempat solat tu. Pengalaman saya balik daripada Makkah Al-Mukarramah, saya sembahyang dalam bilik yang ada, boleh dalam solat 2 orang, solat 2 orang, 3 orang gitu. Ketika saya solat, ada seorang orang tua solat dengan saya. Kapal terbang kita tahulah, kadang-kadang dia turun naik apa semua. Bila dia buat macam tu pergerakan kapal terbang, saya dah main sakit pening. Lalu saya duduk. Orang tua tu kira kuat pada saya berdiri tu pula. Habis solat saya berfikir, orang tua ni kata apa kat saya? Saya takut dia salah sangka, dan saya sebut tadi buruk sangka. Dia ni kokok dah kan? Dia ni muda pada aku, tapi solat dulu aku boleh solat diri. Ini yang saya nak sebut tadi, berulang-ulang kali saya sebut, kemampuan itu tidak sama, dan juga situasi itu juga mempengaruhi kemampuan seseorang. Saya ketika itu memang saya rasa nak, kalau saya tumbuh berdiri, saya akan tersembang ke depan. Jadi saya buat keputusan untuk solat dulu hingga akhir. Baik. Ini di antara contoh. Ada juga sebabnya, jika doktor menyebut, jika tuan solat begini, penyakit tuan akan lambat sembuh.
umpamanya. Dan umpamanya mungkin ada kecederaan di kakinya, kalau dia solat berdiri buka, dan mungkin boleh sembuh dalam tempoh 2 minggu, dia akan berpanjangan lebih daripada itu. Maka bila penyakit ini akan boleh mereda dan melarat umpamanya, akan ini juga dibenarkan oleh para ulama. Contoh yang diberikan juga oleh para ulama bukan kerana tak boleh berdiri, tetapi beliau ada satu penyakit ini ada di contoh ini agak lain sikit contohnya. Bukan kerana dia tak mampu berdiri, bukan kerana dia tua, bukan kerana dia sakit lutut, bukan kerana mempengaruhi situasi itu mempengaruhi dia, tetapi untuk mengurangkan kadar najis yang keluar. Ini juga dilihat oleh para ulama sebagai satu masyarakat. Penyakit silisil baul ni iaitu seseorang yang sentiasa keluar air kencingnya. Dia sak dimeniti. Ini kes ni jarang sangat kita jumpa dan dengar di Malaysia, tapi di Belgam lama-lama. Sebab nak pergi tawaf mesti ada wuduk, tapi ayat kencing tu turun, macam mana nak buat? Sebagai contoh, tak apalah, adalah itu kita pakai berlah. Itu dia kena basuh masuk waktu, benda kena ikat elok-elok, pakai cawak apa bagainya. Kalau pergi buat umrah, lagi dah tak boleh pakai ini, pakai hak sarung tu, pakai sarung kena dam, macam-macam cerita lah pula yang tu. Dan tu kena seminar lain dah tak lagi. Jadi jika dia duduk, air kencingnya tu kurang nak turun, biasalah tarikan graviti tu. Kalau kita berdiri dia lagi mudah nak turun najis. Maka ini juga para ulama melihat dan dibenarkan untuk seseorang yang solat secara duduk. Kesimpulannya kemampuan ini hanya boleh diketahui oleh individu itu tertentu saja. Kita kena ingat kemampuan ini dia seorang dia tahu, dia tahu arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan jika disuruh oleh Allah. Allah suruh kata kalau kamu buat, kalau kamu disuruh lakukanlah, taf'alu mastata'tum, lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Dan Nabi SAW sebut kamu, Allah sebut kamu, maknanya itu menunjukkan Allah berikan pengetahuan kemampuan itu kepada kamu seorang-seorang kita individu. Maka dialah yang perlu beramanah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah dia mampu atau sekadar mana kemampuannya, kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga hilang dalam pemikiran kita ini rasa ataupun salah anggap, salah faham yang boleh membawa kepada dosa. Wallahualam. Baik, jadi kita faham tadi ada beberapa perkara yang ditekankan. Pertama, persepsi. Biasanya kadang-kadang kita dengar cikgu naik motor bawa laju kami, tiba-tiba semayang dulu. Itu sebelum kita dengar. Dan kita ustaz pun kadang-kadang ada yang mengacu, ustaz tolong apa kalau ustaz kat pagi tu yang ni boleh tak semayang dulu. Jadi maknanya boleh semayang dulu tu atas yang disebut tadi masyarakat, kepayahan yang wujud. Sebab tu disnadakan kalau tuan-tuan tengok muka surah 14, keadaan yang membolehkan seseorang solat duduk itu direngkahkan. Apakah masyarakat yang wujud pada seseorang?
Dan masyarakat tu setiap individu dia kena nilai sendiri, dan dia kena jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena tipu dia sendiri, Allah Taala tahu. Dan kita kena buat ibadat tu yang terbaik. Nak buat yang terbaik tu maknanya kita kena jujur dengan diri kita, kita mampu sekadar mana yang kita boleh buat dan sekadar mana pula yang kita tak boleh buat. Baik, jadi dalam bab kehuzuran ni ada setengah orang yang macam saya sebut tadi, awalnya boleh, tengahnya tak awal nak boleh, ataupun permulaan yang cantik, mai pertengahannya ada masalah, problem. Mula-mula diri tak ada masalah, tiba-tiba main dalam keadaan-keadaan tertentu dia terpaksa macam tak boleh nak berdiri, dia nak duduk. Macam saya kata tadi, sebenarnya kalau marah mula-mula okey, tiba-tiba kalau marah pun naik turun, dia pun dah mula lah. Mula tak apa nak boleh concentrate, dia terus duduk. Adakah lepas dia diri, dia duduk, dia kena diri balik? Sebab kemampuan diri dia ada. Tiba-tiba dia ada dalam situasi tertentu, dia terpaksa duduk. Sebab mungkin tadi kalau dia tak duduk, dia duduk. Ataupun mungkin ada ibu-ibu yang mengandung kan, dia tak boleh nak berdiri lama, sakit kepala, takkan nak habis baca Fatihah, main pertengahan Fatihah, terpaksa duduk. Jadi dalam bab ni, macam mana yang kita buat kajian juga, ada kaedah ulama mereka kena baca pada ayat-ayat yang tertentu, kena diri dulu, lepas tu mau duduk. Jadi minta penjelasan Ustaz dari segi hukum diri itu sekadar mana, dia mana boleh diri, tapi bila main masyarakat tu dia bukan seluruhnya, tapi masyarakat tu dalam keadaan-keadaan yang masih ada, tidak ada. Jadi macam adakah dia boleh duduk terus, ataupun dia mesti juga diri, ataupun macam mana? Itu minta Ustaz menjelaskan sikit berkenaan dengan status masyarakat tu bila kita berada dalam keadaan tak boleh menyempurnakan semayang secara diri secara sempurna. Silakan. Baik, rentetan daripada isu sebelum ini kita lihat, saya sebut tadi kemampuan tu berbeza pada waktu, umpamanya waktu sebagai contoh pagi ataupun petang. Saudara Zaki menyebut bagaimana isu kalau kita lihat kemampuan dan masyarakat itu berlaku ketika solat sedang dilakukan. Itu yang saya nampaklah, kita lebih melihat lebih detail dalam isu. Betul Zaki sebut tadi bagaimana dia solat ketika dia mampu dia berdiri, lepas tu dia tak mampu dia duduk, lepas tu pastinya kalau dah mampu dia kena berdiri semula. Sebab kemampuan itu telah pun ada. Bila kemampuan itu telah ada, tanggungjawab membaca Fatihah adalah ketika kita qiyam. Dan di sini ada perbincangan para ulama. Kata para ulama kita, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, jika seseorang itu sedang membaca Fatihah dan mampu berdiri, dia hendaklah berdiri dahulu, baru boleh menyambung bacaan Fatihahnya dengan seperti yang dalam arti kata yang lain, dia tidak boleh membaca Fatihah sambil bergerak ketika nak berdiri. Sebagai contoh, dia dah mampu berdiri, contohnya dia dah baca Ihdinas siratal mustaqim, dia dah mampu berdiri ketika itu, dia hendaklah berdiri dahulu baru menyambung bacaannya. Dia tidak boleh sambil-sambil, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak boleh dilakukan begitu. Kerana tuntutan membaca Fatihah itu telah kembali kepada kedudukan asal. Baik. Hukum ini berbeza pada situasi sebaliknya. Sebagai contoh, dia mampu berdiri, kemudian sedang dia membaca Fatihah,
dia tak mampu. Ketika itu dia boleh baca sambil nak duduk, siratal ladzina an'amta alaihim, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau daripada duduk, dia tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak boleh. Bila dia merasa mampu untuk berdiri, dia mesti berdiri dahulu, barulah siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu juga sebaliknya, begitu juga contoh yang lain. Seperti selesai sahaja beliau membaca surah ataupun selesai dia membaca Fatihah, selesai dia membaca surah, sebelum dia melakukan rukuk, ketika itu dia rasa mampu untuk berdiri, maka perlulah dia berdiri, barulah melakukan rukuk. Kerana rukuk, perlakuan rukuk adalah situasi dalam situasi berdiri. Jadi sebelum rukuk tu dia kena berdiri dulu. Mana ketika itu dia dah mampu untuk melakukan. Jadi ini yang kita perlu perjelaskan dan perlu kita ambil perhatian. Ini ada di dalam buku kita, tapi saya tak pasti di buku surah apa. Ada, saya ingat di surah 20. Okey, di muka surat 17. Surat 17 sekiranya seseorang itu mampu berdiri ketika sedang membaca Fatihah, maka hendaklah dia berdiri terlebih dahulu sebelum menyambung bacaan Fatihah. Kerana syarat sah membaca Fatihah adalah dibaca dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Itu situasi contoh dan penjelasan tentang isu yang berkenaan. Allahuakbar. Baik, jadi kita faham sini tadi, kadang-kadang kita cenderung pasal kena diri dulu dalam bacaan. Sebab satu yang tentang Sulaiman rahmatullah sekalian, kedudukan rukun qauli itu, kita kena jelas tentang rukun qauli, rukun fi'li. Pada kedudukan berdiri adanya bacaan Fatihah. Jadi kalau kata kita mampu berdiri, maka bacaan yang ada pada ketika berdiri itu yang kita perlu ada. Sebab itu diperbahaskan secara detail oleh para ulama. Kalau kata waktu kita daripada diri kepada nak duduk tu boleh kita teruskan bacaan, tapi daripada nak duduk, nak bangun semula, kita kena bangun dulu baru kita sempurnakan bacaan. Baik. Kemudian tadi disebutkan juga berkenaan dengan kedudukan rukuk. Kalau sekiranya kita tak boleh berdiri lama, waktu rukuk kita boleh, maka dia kena lakukan rukuk tu pada kedudukan rukuk yang sempurna. Maka kena bangkit rukuk dalam keadaan rukuk yang sempurna tu dulu, barulah kita teruskan yang lain pula. Baik, jadi apa pula situasinya Ustaz? Kalau kita tengok ada pula seseorang tu dia mampu diri tapi dia terpaksa menggunakan tongkat untuk diri sebagai sokongan kat dia. Mungkin pasal kaki terselum dia tak ada nak beri damai, kalau beri damai dia sakit. Jadi adakah kaedah yang sama juga macam tadi? Kalau sekiranya dia sepenuhnya terpaksa menggunakan tongkat, atau dia boleh pilih untuk duduk, kemudian nak rukuk kena macam biasa, nak sujud kena macam biasa, atau macam mana? Silakan. Baik, penyakit kena main bola tersebut, insyaAllah. Dalam isu ni, seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, penekanan berdiri ini para ulama menyebutnya cukup detail, dan kadang-kadang saya tengok takut. Tuntutannya hingga para ulama menyebut jika dia mampu untuk berdiri dengan bantuan tongkat, lakukanlah.
itu tak apa lagi lah. Yang lebih saya rasa Allah Akbar, ini satu yang saya tak tergambar dalam pemikiran saya pada awal. Kata para ulama, jika seseorang itu mampu untuk menggaji seseorang bagi membantu dia berdiri, hendaklah dia lakukan. Oh, ini sakit kepala denganmu. Di situ para ulama, adakah sepanjang masa dia kena bantu? Nah, ini ada dibincangkan oleh para ulama, khilaf di kalangan para ulama pula. Cuma saya nak melihat daripada begini detailnya ataupun begitu saya kata begitu berhati-hatinya para ulama membincangkan isu ini, memberikan kepada kita kepahaman bahawa jangan memudah-mudah dengan urusan ibadah. Jangan memudah-mudah dengan urusan ibadah. Nah, walaupun saya katakan tadi ada para ulama sebut begini sakit kepala, pening dan sebagainya, para ulama juga menjelaskan yang sakit kepala, pening kepala tadi ini juga atas sampah. Nah, kalau dia semayang juga selagi ini bukan tergolek dalam tempat no, dia pun masuk dalam laut terus. Betulnya. Jadi bagi saya melihat kepada situasi seseorang itu, apa kata doktor? Inilah peranan para doktor muslim. Para ulama jika dilihat menyebut tentang melihat kepada pakar, maka di sana kita kena taat ataupun terima apakah pandangan pakar tentang isu-isu tertentu. Ni hari ni ada isu keluar bau ni, dan saya keluar sikit lah. Tak payah pakai mask dari dah semayang, tak payah ada penyerakan lah, bukan ada apa dah, sebagainya. Tak ada penyakit kawasan kita, tak ada apa lah. Dan kawan kami masa PKP itu mesyuarat dalam online ni, Allahu Akbar, berkenaan dengan isu macam ini. Bahkan ianya telah menjadi keputusan MKI, di mana MKI ni mesyuarat dan kuasa fatwa kebangsaan yang nak memutuskan isu-isu nasional kebiasaannya. Yang baru ni kami berkampung di Sepang, di hotel sama-sama 4 hari, sambung dengan mesyuarat, balik nak demam 24 jam tu boleh kau. Ya. Apabila nak buat satu keputusan begini, bukan para alim ulama sahaja, tetapi di sana ada pakar doktor, ada pakar berkenaan dengan penyakit berjangkit, polis kesihatan dan ramai lagi pakar-pakar untuk membincangkan isu ini. Kita yang tak tahu apa, tahu lah sikit-sikit kita keluar fatwa sendiri, Allah ni tak payah pakai dah apa semua. Ini adalah tak sepatutnya kita para guru, para alim ulama yang duduk dalam masyarakat memberikan pandangan-pandangan yang menyalahi, apatah lagi menyalahi fatwa kita di Pulau Pinang, ke mana dia mengikat anak-anak negeri kita di Pulau Pinang. Jadi dalam isu ni saya lebih suka melihat kepada apakah pandangan pakar terhadap isu tersebut. Jika dia kata akan lambat sembuh apa semua, okey, betul. Karena kalau kita lihat merujuk kepada kitab-kitab silam, para ulama juga tidak meninggalkan isu ini. Selalu dia menyatakan rujuk kepada al-khabir khubara, maknanya melihat apa kata pakar tentang isu-isu itu. Jadi kita kena bergabung dengan pakar-pakar yang lain, bukan kita nak menyalahkan sana, menyalahkan sini, bersatu teguh bicara hukum. Allah Akbar.
Tentu sebenarnya kita faham tadi apa yang dijelaskan oleh masyarakat kita guru kita berkenaan dengan nak menentukan masyarakat tu mesti dapat pengesahan pakar dulu lah, untuk lebih meyakinkan kita, bukan kita buat kita punya pusat sendiri, mana kita kena merujuk pakar. Sebab itu penting dalam nak menentukan sesuatu hukum, syariat telah meletakkan hifzun nafs, menjaga nyawa, menjadi satu keutamaan kepada kita. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah adanya rukhsah, dan rukhsah itu mestilah berpandukan kepada dia punya terma-terma dia, syarat-syarat dia, dan salah satunya ialah pengesahan pakar tadi ni. Begitu juga kalau kita nak tentukan kita ni boleh sembahyang duduk ataupun berdiri. Jadi kalau kata kita kena sakit tipis contohnya, doktor kata tak boleh berdiri lama ni, walaupun guna tongkat ni tak boleh, tak sesuai. Jadi kita boleh nak gunakan pandangan itu untuk kita mengambil rukhsah dengan kita melakukan solat secara duduk. Baik, tuan-tuan dan puan berahmatan sekalian, kalau kita tengok dalam muka soal 18, tuan-tuan ada buku, sama-sama kita tengok dalam buku. Imam Nawawi membahaskan tentang sujud seseorang yang letakkan dahi dan seluruh anggota yang lain di atas lantai kepada tiga. Jadi minta Ustaz penjelaskan sikit berkenaan dengan kaedah sujud, sebab nanti kita nak kaitkan dengan sujud menggunakan kursi. Kan kadang-kadang kita nak sujud macam haibah ataupun bentuk sujud ya, adakah sama ataupun macam mana. Jadi kita Ustaz penjelaskan dulu tiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, punggung kena tinggi daripada kepala dan sebagainya itu. Mungkin nak sikit penjelasan daripada Ustaz, silakan. Terima kasih Dr. Mazaki. Soalan di episod 18 ni timbul, saya nak sebut tentang kenapa isu ini ditulis. Apabila kita mendengar diviralkan solat duduk di atas kursi adalah tidak sah, ini viral, solat duduk atas kursi tak sah, sebab masa rukuk kepala lebih tinggi daripada punggung. Ini yang banyak diviralkan, lalu dibuat satu penjelasan yang lain, lakukanlah solat secara sujud dalam apa ni, situasi rukuk, maknanya rukuk dua kali, sekali untuk rukuk, sekali untuk sujud. Dan itu ada penjelasan yang kita buat hari Baju Betul, kita ada buat penjelasan tentang itu. Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, di dalam surat 18 Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membincangkan tentang syarat kepala lebih rendah daripada punggung dalam dua situasi, walaupun tak disebut di sini. Situasi pertama iaitu seseorang yang boleh sujud di lantai ataupun meletakkan kepala di atas lantai yang berlapikkan bantal. Itu isunya. Boleh tuan faham? Dan bila seseorang itu meletakkan dahinya umpamanya di lantai, okey, itu satu. Atau meletakkan dahinya di lantai berlapikkan bantal. Maka ini situasi perlu diikuti ataupun perlu dipenuhi syarat sah sujud. Iaitu apa syarat sah sujud? Seperti mana disebut yang kedua itu, yang diterima oleh para ulama, iaitu kepala lebih rendah daripada kedudukan punggung. Jika kepala itu berada sama dengan paras punggung, maka ada dua pandangan, tapi pandangan yang lebih kuat juga tidak sah, seperti mana dinyatakan pada nombor 3 tu. Mana kata ini sembahyang dulu, yang ni kira sembahyang dulu di lantai. Jadi yang biasa sikit dekat atas kursi, yang ni duduk atas lantai. Ini tentang kena faham perbezaan itu.
Jadi sebenarnya tidak ada timbul apa-apa isu jika nak dikatakan sembahyang atas kursi tak boleh disebabkan ketika sujud kepala lebih tinggi daripada punggung. Boleh no? Yang tu harap. Jadi minta yang ni tuan-tuan kena faham. Saya nak tuan-tuan faham, dia ada dua. Satu nama sujud, satu lagi isyarat sujud. Apa isyarat sujud? Isyarat sujud iaitulah kepala tak boleh letak di atas lantai atau di atas lantai yang berlapikkan. Itu maksud yang dikatakan isyarat sujud. Saya nak harap saya lagi jadi apa boleh. Kalau kita sembahyang duduk pun, tapi kepala kita tak boleh turun sampai ke bawah tu, kerana mengandung umpamanya turun minta maaf tu, gitu. Ini juga disebut sebagai isyarat sujud. Contoh dia sembahyang kaki kan, kita pesakit tu. Dia rukuk boleh, dia nak sujud, dia nak turun ke bawah lagi tak boleh, dah tahu tu ya. Tapi kepalanya masih tak boleh mencecah lantai ataupun tak mencecah kata-kata kaki tadi. Itu juga disebut sebagai isyarat sujud. Nanti kita akan bincang isyarat sujud. Segala syarat tersebut meletakkan dahi di bawah lantai tidak lagi menjadi syarat. Jadi tuan-tuan perempuan kena faham, dia sujud atas kursi, dia bukan sujud atas kursi. Doktor, bukan, tetapi isyarat sujud. Itu kena boleh faham. Jadi kena tuan-tuan pergi ke Mekah, kita pegang, kita daripada jauh. Apa yang tu? Istilah. Isyarat istilah. Isyarat istilah. Istilahnya sentuh Hajar Aswad tu, ke istilah. Bila kita buku belakang ni tak sampai, ni namanya isyarat istilah. Tu lah. Jadi kalau sujud ni kepala sampai apa ni, sampai bawah ni, ataupun kita kata ada tadi ni umpama ni pantal, letak di situ punggung masih tinggi, ini namanya sujud. Ni sebagai contoh pantal tu tak. Dia kan boleh bayang lah. Gitu. No? Tapi kalau kita letak bantai pun sujud sampai takat tu ya, tak sampai ke bantai. Ini namanya isyarat sujud. Itu sahaja dia mampu, maka tidak mengapa. Jadi kena faham, orang yang sembahyang atas kursi, dia jika boleh sujud, lakukan sujud seperti mana kita akan bincang nanti di gambar di sebelah kanan. Jika tak boleh, lakukanlah dengan isyarat sujud. Allahuakbar. Okey, baik. Jadi kita faham isu. Kalau kadang-kadang kita baca buku ni pun jadi macam tak faham. Jadi kita nak perjelaskan bahawasanya yang nombor 1, nombor 3 ni ialah bagi kaedah orang yang boleh sujud. Maksudnya dia boleh buat sujud tu pada kedudukan duduk. Duduk di atas lantai. Duduk di atas lantai, dia boleh turunkan kepalanya dan tinggikan punggungnya. Maksudnya sujud tu mesti kaedah itu, mana kepala di bawah, punggung di atas. Kalau sekiranya sama rata, itu tak nama sujud. Yang itu hanya pada kategori isyarat sujud saja. Ataupun dia hanya boleh menundukkan kepala sikit ya. Menundukkan kepala sikit saja. Yang itu pada isyarat sujud. Baik, Ustaz, kita bincangkan lagi isu solat atas kursi ini macam-macam. Okey, kita tengok pula isu bagi orang yang sembahyang tadi hak bab ini selesai. Dah faham dah mana ada masyarakat boleh duduk. Kemudian sekarang ni kita berpindah pula pada isu rokok. Isu rokok. Rokok mana kedudukannya mesti 90 darjah. Rokok. Okey, bagi seseorang yang tak boleh rokok dalam kedudukan rokok 90 darjah, maknanya mungkin menggunakan kursi, mungkin dia menggunakan kursi. So sujud pun dia tak boleh di bawah juga. Dua-dua keadaan rokok dan sujud ni duduk atas kursi. Jadi macam mana kita nak bezakan kedudukan rokok, duduk atas kursi dengan isyarat, dan jadi Ustaz kata sujud pun kita guna isyarat. Macam mana kita nak bezakan kedudukan rokok
berapa darjah agak-agak, dan sujud nak lebihkan sikit daripada rukuk tu. Jadi macam mana panduan yang sesuai kepada kita ni buat. Silakan saya. Baik, saya nak jawab soalan ni. Sembahyang duduk di lantai dulu, boleh. Kemudian kita masuk duduk atas kursi, kerana yang duduk di bawah ni lebih afdal untuk yang membuat, insyaAllah. Baik, rukuk yang terbaik tentang ketika melakukan rukuk duduk di atas lantai. Yang pertama kita bincang duduk atas lantai. Baik, duduk atas lantai. Baik, para ulama menjelaskan yang ni ada di muka surat, insya-Allah kalau tak salah saya ada di muka surat 1920. Atas kursi agak susah untuk melakukan ini. Rukuk yang terbaik, qadar maksimum adalah kedudukan kepala kita menghampiri tempat sujud, setentang dengan tempat sujud. Maknanya dia bukan di sini tetapi agak ke hadapan. Tapi ini saya rasa boleh dilakukan solat di lantai saja yang asalnya kita boleh lakukan. Maknanya dia ada dua tentang rukuk yang paling kuat adalah kepala kita setentang di hadapan lutut. Maknanya kita rukuk, kepala kita ni berada di hadapan lutut kita. Ini lutut, di hadapan lutut kita gitu. Jadi jika boleh, itulah rukuk yang minimum mesti dilakukan. Yang lebih baik rukuk adalah lebih ke hadapan kepala kita, lebih ke hadapan, maknanya kepala kita melepasi lutut di sebelah hadapan sikit. Itu yang lebih baik. Jika itu boleh dilakukan, sujud hendaklah dilakukan lebih rendah daripada yang tadi. Jika tidak boleh dilakukan demikian, lakukanlah yang minimum. Di sini ada disebut. Jika tak boleh hak minimum tu, barulah ini minimum tuan. Ini minimum. Maksud minimum ni saya katakan kepala tadi melepasi had lutut. Ini seboleh yang dilakukan. Jika boleh ini dilakukan, inilah yang tata cara rukuk yang disebut oleh para ulama kita, cara yang sebenar. Kepala, kedudukan kepala melepasi lutut ketika melakukan rukuk. Dan sujud pula lebih sedikit daripada itu. Jika tak boleh lebih daripada itu, hendaklah melakukan sujud dengan paras rukuk tadi. Jadi kita lakukan minimum rukuk, kemudian sujud juga pada had yang sama. Itu jika boleh. Jika tak boleh, barulah dengan menggunakan badan. Jadi kita menggunakan kepala kita sampai ke hadapan lutut. Jika tidak mampu, barulah kita menggunakan kepala badan kita. Begini umpamanya rukuk, kemudian sujud ke depan sedikit. Itu sahaja jika dia mampu. Jika tak boleh, barulah menggunakan hanya kepala. Sebab itu saya katakan tadi, kemampuan ini adalah tidak sama dan setiap individu. Sekali lagi saya sebut, pada sembahyang yang duduk di lantai begitu insya-Allah. Tapi yang diri atas sembahyang di atas kursi, saya ingat tak mampu kita lakukan maksimum rukuk itu. Kita hanya boleh melakukan minimum rukuk. Apa minimum rukuk? Iaitu kepala berada di hadapan lutut. Kedudukan kepala kita itu melepasi lutut.
kedudukannya masa rukuk. Kemudian sujud, hendaklah kita meletakkan lagi di bawah. Jika tuan-tuan lihat gambar nanti di belakang, boleh kata dulu. Ada satu tu orang nak tanya saya, orang tanya, Ustaz, masa tu tangan kena letak di bawah kah untuk sujud? Nah, tangan masa sujud nak letak di bawah itu kah? Ataupun tidak perlu? Baik, tuan-tuan meletakkan tangan di lantai ini bukan menjadi syarat, kerana kita melakukan isyarat rukuk dan kita melakukan isyarat sujud. Jika kita lihat lebih detail lagi, para ulama menyatakan tuntutan yang paling penting di dalam sujud adalah meletakkan dahi. Meletakkan dahi. Kalau dahi dah tak boleh letak, Alain lagi dah tak perlu. Ni dahi boleh letak di bawah lah. Jadi tangan yang kita letak di bawah tu sekadar kita nak lebih rendah. Kalau kita letak sini lagi ada penghalang. Dan masa sujud tu kita letak tangan di lutut ni, dia halang lah kita nak turun bawah ni ada. Ni jadi kita letakkan ke bawah. Jadi nak letak di bawah tu sama ada tuan-tuan nak letak di lantai, tak letak di lantai, yang ni pun bergantung sedikit. Jadi kalau nak letak tu untuk apa? Takut tersungkuk yang depan. Tak letak pun tak mengapa. Kerana kalau orang tanya sebab apa, tuntutan yang paling asas adalah meletak dahi. Ketika itu, masa tadi ni dahi pun kita tak letak lah, apatah lagi anggota lain. Tuntutannya, jadi tak perlu lagi kita meletakkan. Tuntutan nak letak pun tak apa, tak letak pun tak mengapa, insyaAllah. Pilihlah yang mana satu, cuma satu ya, jangan gaduh. Allah. Okey, baik. Jadi kita faham berkenaan dengan kaedah rukuk. Ada dua tadi lah. Satu, kaedah rukuk yang kita sembahyang di atas lantai. Dan tuan-tuan kena faham, sembahyang di atas lantai dia lebih afdal. Menurut para ulama, sembahyang atas lantai dia lebih afdal. Kalau kita tak boleh nak diri, sembahyang atas lantai. Okey. Dan hak yang kaedah duduk atas kursi ini adalah yang datang kemudian. Jadi bila kita dah duduk atas kursi, kita menggantikan diri kepada duduk atas kursi. So kalau boleh rukuk dah sebagaimana biasa, dan sujudlah sebagaimana biasa. Kalau boleh sujud di atas lantai. Jadi kalau tak boleh, barulah kita gantikan dengan duduk di atas kursi. Maknanya kita diri dulu, lepas tu tak ada diri lama, kita duduk atas kursi. Nak rukuk, bangkit macam biasa rukuk. Lepas tu nak sujud ke bawah tak boleh, jadi kita duduk atas kursi, baru kita lakukan bentuk sujud yang disebutkan tadi. Boleh faham? Jadi saya nak mudahkan kepada yang Ustaz tadi supaya tuan-tuan lebih nampak yang dikatakan kaedah menggantikan sujud yang kita ganti secara membuat isyarat saja. Baik, ada satu lagi tuan-tuan Ustaz. Tadi sebenarnya tadi macam kita tak tersentuh. Ada yang macam Ustaz ada sebut tadi, yang dibayangkan sujud macam rokok tu. Dia sebenarnya dia boleh, dia tak ada sujud lah, dia tak ada sujud, diri boleh, dan kemudian dia tak ada diri habis, dia duduk atas kursi, kemudian dia rokok, kemudian dia nak sujud, dia duduk dulu, kemudian dia buat isyarat sujud macam rokok juga. Adakah kaedah itu boleh dipakai? Sebab tengok banyak orang itu, dan orang bertanya kata mufti pun, kita kembali kepada apa kita putuskan lah. Ya, apa pandangan Ustaz pada hak yang tu, adakah boleh kena ataupun macam mana? Baik. Sebelum saya nak jawab soalan ini, saya lihat video tu. Di antara sebab hujah yang menyebut kenapa kena rukuk dua kali. Rukuk yang pertama, rukuk lah. Yang kedua tu rukuk sebagai ganti sujud. Jawapan yang diberikan adalah yang seperti mana yang saya sebut tadi,
jika duduk kemudian rukuk di atas, sujud di atas kursi, kepala lebih tinggi daripada punggung. Itu isunya. Isunya telah pun kita jawab tadi, ianya tidak menjadi isu sebenarnya, kerana di situ bukan lagi melakukan sujud. Kita faham tadi saya sebut, dia bukan lagi sujud, tetapi hanya melakukan isyarat sujud. Baik, apa yang disebut oleh pembentang tersebut saya tak nafikan, disebut oleh para ulama, iaitu pada kes seseorang yang mampu berdiri sahaja melakukan solat dan tidak mampu duduk. Orang ini hanya mampu berdiri, tidak mampu duduk. Ini pelik juga. Dia boleh berdiri, duduk dia tak boleh. Jadi bila tak mampu duduk, dia melakukan sujud seperti rukuk 90 darjah juga dia sujud. Rukuk sekali, lepas itu dia sujud 90 darjah juga, boleh berdiri itu ganti duduk. Rabbil Firli, dibaca Rabbil Firli, berdiri Rabbil Firli ni. Kemudian dia sekali lagi pula sujud dalam 90 darjah juga. Tak lagi ni at-tahiyyah pun berdiri. Ini kes orang yang melakukan salat segera berdiri sepenuhnya. Baik, dalam isu ini kita memilih seperti mana yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, kerana kita melihat kedudukan sujud itu lebih hampir dengan duduk jika dibandingkan kedudukannya dengan berdiri. Itu yang pertama, jawapan yang kita berikan. Sebab apa duduk? Sebab sujud itu lebih hampir daripada duduk berbanding berdiri. Kalau orang tengok dia duduk tu orang nampak dia sujud, berbanding kalau kita tengok daripada jauh orang tu sujud 3 kali kan, kita tengok orang tu rukuk 3 kali. Betul? Betul tak? Kita nampak orang tu rukuk 3 kali. Okey, yang kedua, kenapa kita kata kita memilih duduk sujud dalam keadaan duduk? Kerana tuntutan berdiri itu dalam solat ada kelonggaran. Faham maksud saya? Ada kelonggarannya. Seperti contohnya tadi, tak boleh berdiri, duduk. Dan satu lagi isu, boleh berdiri tapi sembahyang duduk juga pada sembahyang sunat. Jadi tuntutan berdiri itu ada kelonggarannya. Sebab itu kita memilih pandangan solat macam biasa, rukuk macam biasa, masa nak sujud tu duduklah di atas kursi. Cuma saya sebutkan tadi, lakukanlah minimum rukuk, iaitu kepala kita berada di hadapan lutut, dan lebih rendah ketika melakukan sujudnya, insyaAllah. Allah. Baik, tadi ada Ustaz sebut mungkin tekan terpicak-picak situasi yang macam mana kita sembahyang diri semua. Nak agak mana Ustaz? Yang ni kalau siapa pergi muka, biasa pergi muka hari Jumaat. Hari Jumaat dia punya dia nak cari ruang nak pergi sembahyang lah. Masuk, tiba-tiba penuh dah. Penuh dah di dalam tu. Nak keluar pun terhalang, tak boleh keluar. Last sekali terberhentilah dia dekat tangga sembahyang Jumaat ni. Kalau sembahyang lain tak apa kan, jadi kita buat Jumaat lain kan. Tapi sembahyang Jumaat ni cara kalau nak buat Jumaat lain tak boleh kan, dia kena ikut imam yang berada. Jadi kemungkinan waktu tu, dan saya pun biasa pernah berlaku sembahyang di atas tangga. Sembahyang atas tangga, jadi sembahyang atas tangga nak sujud kat mana, nak rukuk pun ada orang atas tangga, pakat keluar atas tangga tu. Lima utama, ambil kaedah yang disebut tadi, sembahyang secara berdiri sah. Maksudnya kita duduk dalam keadaan masyarakat. Jadi diri berada kiblat Kaabah lah, berada di Masjidil Haram, ada kiblat. Tapi rukuk sekadar mana mampu, dan sujud lebihkan sikit macam mana Ustaz beritahu tadi.
untuk ambil kaedah sujud. Jadi benda ni kita kena ambil faham juga, dan ada situasi-situasi ni mungkin berlaku dalam keadaan kita menghadapi situasi-situasi dalam keadaan masyarakat kita tu. Baik, satu lagi kita berpindah isu pula. Contoh bagi orang yang sembahyang di atas kenderaan, kata korban. Jadi banyak orang kata, ataupun ada juga kawan kita sembahyang atas LRT, ada yang berulang-alik dari Kelih main ke Penang, sembahyang subuh di atas kenderaan. So boleh sembahyang atas kursi. Isunya sekarang ni, perlu tak kita buka meja depan tu untuk kita buat sujud di atas meja? Perlu tak? Ataupun macam mana? Ataupun boleh Ustaz kurangkan sikit sembahyang atas kenderaan secara lengkap lah. Kalau sekali kita stasi atas kapal terbang, pertama isu kiblat, yang kedua isu taklim diri, ataupun kalau kita boleh berdiri sikit, macam mana kita nak tunaikan solat atas kapal terbang dengan sempurna dan tak perlu kita ulang. Kalau yang ada isu yang kita tak ada ayat sembahyang, pasal itu kita ulang hormat waktu. Jadi sembahyang yang boleh diterima pakai, sebab kita ni malas nak ulang, kita ada cerita nak cari hataman ulang bayang. Jadi kalau situasi yang macam mana yang sembahyang tu tak perlu diulang, untuk kita sembahyang dalam keadaan duduk atas kenderaan dari isu yang tersebut. Baik, sembahyang di atas kenderaan, pertama sekali solat atas kenderaan ni ada dua. Pertama solat sunat, yang kedua solat fardu. Dalam solat sunat, disebabkan solat sunat ini terlalu banyak kata para ulama, maka di sana diberikan keringanan dan kelonggaran, iaitu seseorang boleh melakukan solat tanpa menghadap kiblat. Dia menghadap ke arah tujuannya, ke mana arah tujuannya itulah kiblatnya. Ini pada sembahyang sembahyang sunat. Nabi SAW sembahyang sunat di atas kenderaan. Bila Nabi nak solat fardu, Nabi turun melakukan solat tidak di atas kenderaan. Itu situasi yang sebenar pada awal. Tapi tak lagi sebut tadi, kita dalam kenderaan naik atas terbang dan sebagainya. Baik, yang utama sekali ialah kena ada wudu dan sebagainya, itulah ada wudu tutup aurat, itu tak ada najis pada pakaian kita, itu syarat-syarat sah salat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di mana arah kiblat. Ini tak susah nak tengok arah kiblat, tengok depan tu fikir sikit apa semua, dia tunjuk Mekah kat mana apa semua, kita boleh hadaplah ke arah itu, insya-Allah. Begitu juga kita hari ini ada handset, kita boleh tengok kat mana, ataupun kita lihat ijtihad kita tengok oleh pasal kini arah kiblat, kita hadap ke arah itu, insya-Allah. Baik. Dan di atas kenderaan kita lihat situasinya bagaimana. Jika mampu kita berdiri, lakukanlah berdiri seperti mana yang kita solat macam biasa. Macam kapal terbang yang ada tempat khas kita boleh solat, lakukan solat di situ. Boleh berdiri, boleh lakukan macam biasa, lakukan macam biasa yang kita boleh buat. Baik. Jika kita nak ke Mekah contohnya, kita dah tak boleh nak ke mana-mana, di situlah kita nak solat, maka solatlah di atas kursi. Solat atas kursi, insya-Allah. Cuma tidaklah disuruh kita buka meja yang disediakan di situ untuk kita lakukan sujud di atas, letakkan dahi atas tempat makan tu. Itu tak diperlukan lagi. Ini juga nak menjawab persoalan kursi-kursi yang dibuat hari ini dengan berbagai bentuk, model dan sebagainya. Tujuannya nak dijual kepada orang-orang yang selayang atas kursi ini. Dia letakkan meja di hadapan tu untuk dilakukan, letakkan tangan dan
dan dahi kita di situ. Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Hadis ini ada dinyatakan di perbincangan kitab kita agak di hujung juga perbincangan itu, muka surat 22. Nah, bagaimana Nabi SAW buang apa ni kata-kata tempat nak letak dahi Nabi SAW tak benar kan. Ini tuan-tuan, kalau kita lihat di situ, tuan-tuan kena faham ada dua isu. Ada dua. Jika bantal itu diletakkan di lantai, ini tak mengapa. Ini disebut oleh para alim ulama kita, ada disebut dalam buku kita ada juga. Yang tak dibenarkan ni, bantal yang diletakkan di atas, seperti kita lihat ni ada kursi. Ya, ni ada kaki macam ni, ada kursi ke, ada meja orang. Jadi dia bukan lantai. Dia bukan lantai. Jadi kita bila tak boleh meletakkan di atas lantai ataupun bantal yang berada di atas lantai, seperti mana yang saya bincangkan tadi pandangan Imam Nawawi itu, maka kita tidak lagi dituntut untuk menaikkan umpamanya seperti ada kursi di hadapan ataupun ni bagi dahi kita itu diletakkan di atas itu. Kerana apa? Kerana sekarang kita bukan lagi melakukan sujud seperti mana yang disebut tadi. Kita hanya melakukan perlakuan isyarat sujud. Maka itu semua tidak lagi perlu lagi dipatuhi. Mana dahi nak lebih rendah, perlu letak pada satu tangan, kena letak kat mana, ini semua tidak lagi perlu lagi dipatuhi syaratnya. Kerana apa? Kerana ini bukan lagi sujud. Maka tuntutan sujud seperti itu tidak lagi perlu dilakukan, insyaAllah. Allah. Baik, jadi kita faham tadi sembahyang di atas kenderaan khususnya kapal terbang, bagi sembahyang sunat tak salah. Duduk di atas kursi itu adalah ke arah mana pun. Jadi bila kita nak pergi ke Mekah ke mana-mana travel memang panjang masa, maka kita boleh lakukan sembahyang sunat di atas kenderaan, sembahyang sunat musafir, sunat hajat, tengah malam sunat tahajud. Ini boleh kita lakukan di atas kursi dengan cara isyarat tadi. Tapi bagi sembahyang fardu, yang ni tak sikit kaedah dia. Kalau kata Ustaz sebut tadi, kalau Nabi pun main sembahyang fardu, dia akan tak atas kenderaan, dia akan sembahyang di bawah, ada sempurnakan. Jadi sembahyang fardu pun kita kena sempurnakan. Pertama, arah kiblatnya. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan boleh saja kita menghadap mana-mana arah, tapi dalam mazhab kita dia lebih fokus kepada mesti kita yakin hadap arah kiblat waktu takbiratul ihram tu. Takbiratul ihram tu mesti dalam keadaan mengarah kiblat. Kemudian bila kita dah tak mampu nak duduk kekal dalam keadaan kiblat tu, maka teruskan sembahyang kita dalam mana-mana pun. Tapi pada kedudukan awal itu takbiratul ihram mesti menghadap ke arah kiblat. Satu yang ada kaedah orang yang diri dulu takbiratul ihram, kemudian waktu dia nak rukuk barulah dia duduk di atas kursi, iaitu duduk atas kursi kapal terbang itu. Tapi kalau sekiranya sembahyang yang tak boleh menghadap kiblat sepenuhnya, tak boleh menghadap, mungkin waktu balik biasanya kita pergi Mekah waktu balik kan, ini cerita Mekah. Kalau pergi mana-mana pun sama lah. Kalau kita naik kapal terbang, kalau kita travel, terpaksa solat di kapal terbang, kiblat kita belakang, bukan halangan harapan. Maka ulama kebanyakannya menyarankan ataupun perlu kepada kita mengulang semula solat itu, sebab kita tak dapat hukum untuk menghadap kiblat. Nanti ini berat, walaupun ada pandangan khilaf tadi ni. Ini terpulang tapi lebih baik kita ambil ulang itu tadi. Baik, kalau kita tengok dalam buku ni, kita dah mungkin di penghujung dekat 10 setengah ni. Kalau kita tengok di penghujung buku ni, kita senaraikan ada lebih kurang 5 keadaan. 5 keadaan penguzuran. 5 keadaan ni setelah kita bincangkan dan kita kumpulkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh penyoalan kita, maka terhasillah 5 keadaan ni. 5 keadaan sembahyang yang diharuskan untuk
sama ada guna kursi ataupun tidak. Jadi kita boleh tengok di belakang tu. Dan saya nak minta Ustaz jelaskan sikit lah, sebab ada di belakang tu salah satu daripada calon-calon tu, kita sembahyang diri, lepas tu keadaan 4 dah. Keadaan 4 tu kita sembahyang diri, lepas tu rokok, lepas tu sujud di bawah. Sujud di bawah. Cuma dia tak boleh duduk lama di bawah. Kadang-kadang dia tak duduk lama di bawah. Dia diri biasa, rokok biasa, sujud di bawah, tiba-tiba dia duduk di atas kursi. Yang ni ada sikit pertikaian di kalangan orang-orang, mungkin dia kurang jelas isu ni. Jadi minta Ustaz jelaskan sikit isu tu, kenapa dia kena sujud di bawah, tiba-tiba dia kena duduk atas kursi. Nak tu hidung tu tinggi tu. Jadi minta Ustaz boleh sikit, dan apa situasi ni yang menyebabkan kaedah ini diadakan ataupun ada yang perlu kita ikuti. Silakan Ustaz. Baik, dalam ketika kami buat panduan ni, saya berfikir tentang satu isu, iaitu ada perbezaan orang yang tak boleh sujud tu. Sama ada yang pertama, orang tu memang sakit lutut. Yang seorang lagi ni dia terlipat lutut, okey, lipat tak boleh. Jadi saya senang-senang sebut kat Ustaz Zaki kita, dia pun beri bekah baru ni. Apa yang saya sebut ni memang dah ada berlaku di Tanah Haram. Itu ya, saya pernah senang dengan Dr. Muhammad Zaki lah ketika itu. Maka kita buat satu lagi contoh ataupun panduan solat bagi seseorang yang tidak boleh melipatkan kaki. Orang ini hendaklah melakukan sujud seperti biasa di bawah, di atas lantai. Cuma bila dia nak duduk, barulah dia duduk di atas kursi. Inilah agak berbeza sedikit. Ini kira bid'ah. Maknanya satu isu baru yang kita ketengahkan kepada masyarakat, sebab kita amat memahami bahawa kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku disuruh untuk sujud dengan meletakkan ketujuh anggota sujud. Jadi sekarang ni bagi orang yang mampu meletakkannya tetapi tidak mampu untuk nak duduk istirahat, nak lipat tu tak boleh, maka kita perkenalkan keadaan keempat. Ini sedikit berbeza daripada yang lain. Yang lain tu sama aja. Bagi yang tak boleh letak lutut di bawah, yang itu dia rukuk, dia sujud di atas kursi. Itu tak perlu nak turun ke bawah. Rukuk macam biasa. Masa nak sujud, dia duduk di atas kursi. Kenapa? Kalau orang tanya, saya tak boleh letak lutut. Aku kawan tu, kawan ni pula sebab apa sujud atas lantai, tak semua orang tu semayang. Saya boleh letak lutut, saya cuma tak boleh lipat. Jadi bila yang terlipat tu, duduklah di atas kursi. Masa boleh sujud, sujudlah di lantai macam biasa. Kalau ada situasi dia boleh sujud, duduk antara sujud, mungkin kita kata tadi tak hanya ada kursi, tapi antara sujud tu dia macam diri atas lutut tu, macam nak pula keadaan tu. Baik, kalau maknanya masa dia nak duduk di antara dua sujud tu, sebenarnya boleh sah kan, boleh sah. Jadi bolehlah dia sama ada duduk secara iqa'. Kalau dia boleh iqa' ni maknanya dia duduk atas tumit. Tumit, kalau dia boleh jadi tumit tu maknanya dia nak duduk tu pun tak boleh, tapi dia letakkan punggung di tumit tu boleh.
lakukan begitu, duduk cara macam tu pun boleh. Kalau tak boleh, bolehlah dia macam agak tinggi sikit. Yang kita bayangkan di situ ada kursi yang rendah. Sebab saya tengok di negara-negara di Turki contohnya, dia ada kursi yang rendah, kursi macam orang tu dulu ni kira nak basuh baju ni dulu ada kursi rendah tu lah, apa kursi apa rendah tu. Jadi boleh dia letakkan di bawah untuk duduk di atas tu, ataupun tadi saya agak boleh lah punggung tu tinggi sikit, insyaAllah. Wallahualam. Baik, jadi tuan-tuan sekalian jemaah dirahmati Allah sekalian, jadi kita rasa sekarang itu dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan penjelasan yang diberikan ini dapat memberi pencerahan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan pun dah ada buku ini boleh dibaca sama-sama. Dan insyaAllah kita mengharapkan, kita buat seminar ni sebenarnya kita mengharapkan dan kita jumpa guru takmir apa semua ni, tujuannya untuk kita sebarkan pula. Jadi sebarkan pula dalam kuliah-kuliah tuan-tuan nanti. Kalau tak faham boleh tanya, insyaAllah boleh tanya kepada Jabatan Mufti, sama dengan direct dengan Ustaz Sami ataupun Jabatan Mufti. Jadi boleh kita beri penjelasan, dan kita minta lah isu ini kita perjelaskan untuk kita selaraskan supaya tak timbul kekeliruan lah. Dan yang tak syoknya bila ada persepsi, jadi sebenarnya tak kenal ni, jadi sebenarnya tak kenal ni. Jadi isu itu yang kita rasa tak sonok. Bila mana ada majmuah ni, bila orang lain akan dia tengok lain macam dia pun rasa tak sonok main masjid. Akhirnya timbullah macam-macam kalau yang menyebabkan orang kata apa, permasalahan hukum di antara jemaah. Jadi itu yang kita tak setuju ataupun kita tak galakkan. Jadi mudah-mudahan kami harapkan tuan-tuan yang menjadi para pendidik ini dapat memanjangkan lagi lah isu ini. Dan tuan-tuan kalau nak buku ni boleh dapatkan daripada Jabatan Mufti, kalau ada stok untuk dikeluarkan lagi bacaannya kepada umum. Dan boleh juga tuan-tuan download dalam kita punya website. Ada boleh ambil dalam PDF punya file, boleh tuan-tuan dapatkan di situ. Jadi kita memang edarkan secara percuma. Dan buku insyaAllah kita akan buat kajian dari masa ke semasa. Kalau ada isu-isu baru yang kita akan tambah baik lagi untuk masa yang akan datang, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, sebab kita ada program-program lain setelah ini. Wallahualam. Aku qawli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.